Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadil Imam Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Pada pagi yang mulia ini saya akan membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Kunna qu'udan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al-fitana fa'akthara fi dzikriha. Hatta dzakara fitnatal ahlas. فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس قال هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدحيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط الإيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو غده. رواه أبو داود في سننه في كتاب الفتن والملاحم باب ذكر الفتن ودلائلها وهو في صحيح السنن أبي داود وإسناده صحيح كما ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وانظر مسند Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ini menceritakan kepada kita tentang hal keadaan umat Islam di akhir zaman. Walaupun apa yang diceritakan oleh Nabi ini tidak berlaku di zaman Nabi, tetapi apa yang dinyatakan oleh Nabi ini sedang diperhati dan dilihat dan dirasai oleh kita semua, bagi membuktikan dan menunjukkan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Abdullah bin Umar, kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menceritakan tentang fitnah-fitnah. Dan Nabi banyak menyebut tentang fitnah-fitnah itu satu persatu. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut fitnatu ahlas. Sehinggalah Nabi menyebut satu fitnah yang akan berlaku di akhir zaman ini, yaitu fitnatu al-ahlas. Raja dengar tak? Ketidur ya awak ni. Baru mukaddimah tidur dah. Fitnatul ahlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di akhir zaman ini berlaku begitu banyak fitnah, ujian, cobaan, musibah, bencana dan berbagai-bagai bentuk rintangan yang terpaksa dihadapi oleh manusia akhir zaman. Sehingga Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan, istaiqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-lailata faza'a. Satu malam Rasulullah bangun daripada tidurnya dalam keadaan rasa penuh kebimbangan. Rasulullah kejut tidur, bangun daripada tidurnya dalam keadaan rasa begitu takut. Kemudian Nabi pun bersabda, man yuqidhu sawahibal hajarat. Siapa yang sepatutnya membangunkan isteri-isteri mereka. Sawahibal hajarat, pemilik bilik-bilik. Yang mengurus bilik ni orang puang. Kita masuk je. Masuk rong Superman. Tidur. Bung bangun. Selimut dah cara dah. Batal duduk kat mana dah tahu dah. Sejadah macam mana. Apa dia? Bilik. Milik orang puang dia. Rasulullah kata sawahibal hajarat. Siapa yang sepatutnya membangunkan perempuan-perempuan. Kai yusallin, supaya mereka bangun sembahyang malam ni. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman akan berlaku fitnah yang banyak. Rubba kasiyatin fid dunya wa 'ariyatin fil akhirah. Betapa ramai orang perempuan berpakaian di atas dunia ini, tetapi di akhirat nanti mereka telanjang belaka. Atas dunia pakai pakaian, tetapi di akhirat Allah Ta'ala bangkit dengan tidak menyediakan apa-apa pakaian. Apa tanda dia? Kerana banyaknya dosa, kejahatan, kemaksiatan lahir daripada perempuan-perempuan di akhir zaman. Fitnah wanita, fitnatun nisa. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah naik di atas satu tembok di Madinah, Rasulullah terus melihat pada sahabatnya, hal tarawna ma ara, kata Rasulullah, wahai sahabatku, adakah kamu lihat apa yang aku lihat pada hari ini? Sahabat kata, la, aku tak nampak. Sedangkan nampak benda depan pohon kayu ada, rumah orang ada. Tetapi para sahabat ni bila Nabi tanya, hal tarawna ma ara, adakah kamu lihat apa yang aku lihat? Kerana yang dilihat oleh Nabi ni tidak seperti mana yang kita lihat. Kita lihat barang hak mata kita je, depan mata kita nampak. Tapi Rasulullah dia nampak benda yang lebih daripada itu. Maka sahabat-sahabat Nabi jawab, la, tidak wahai Rasulullah. Rasulullah kata, wa inni la ara al-fitan, kata Rasulullah.
aku melihat begitu banyaknya fitnah min khilali buyutikum yang akan berlaku di sekitar kehidupan kamu, kawaqa'il matar, seperti turunnya hujan daripada langit kena pada setiap tempat dan semua rumah. Fitnah akhir zaman ini dia tidak kena pada orang jahat saja, tak kena pada orang yang jahil saja, baki kena pada semua orang. Orang alim kena, orang duduk di dalam surau kena, orang yang semua akan kena fitnah. Banyaknya fitnah di akhir zaman. Maka begitu banyak fitnah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah cerita kepada para sahabat akan berlaku suatu fitnah yang sangat dahsyat sebelum keluarnya Dajjal yang menghancurkan dan merosakkan manusia, iaitu fitnatul ahlas. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas?" Apa itu fitnatul ahlas? Ahlas kalimah berbilang-bilang, kalimah plural daripada hilsu. Hilsu, ahlas. Hilsu ni kain yang diletakkan di atas unta yang besar, panjang, kemudian diikat sikit ke bawah. Tak? Untuk menutup kulit dia supaya orang duduk atas unta tu tak kena bulu-bulu dia. Bahasa Melayu orang panggil alah. Bahasa Arab sebenarnya tu. Alah, alas. Tak? Alas meja. Kita ingat bahasa kita bahasa Arab. Alah meja. Alas kain yang diletakkan di atas belakang unta. Yang besar. Warna hitam. Yang jarang dibuang. Bagi nak menggambarkan bahawa fitnah ini sangat panjang tempoh berlakunya dan sangat dahsyat dan sangat teruk. Hebat. Bila sahabat Nabi tanya, "Ma fitnatul ahlas?" Sahabat Nabi pun tak berapa faham agak. Fitnatul ahlas ni apa? Jawab Nabi, "Hiya harabun wa harabun." Satu fitnah yang dahsyat yang akan berlaku di zaman itu. Yang pertama, harabun, pelarian. Umat Islam akan berada dalam keadaan seperti pelarian. Hari ini kita tengok belakang. Umat Islam di Bangladesh, umat Islam di Sri Lanka, umat Islam di Rohingya, umat Islam di Palestin, umat Islam di Syria, umat Islam di Iraq. Harabun, menjadi pelarian. Bahkan betapa ramai orang-orang yang berjuang Islam yang sedang berada di Mesir terpaksa menjadi pelarian, lari menyelamatkan diri ke Eropah. Pemimpin-pemimpin Ikhwan Muslimun terpaksa menyelamatkan diri. Dr. Yusuf Al-Qaradawi tak boleh keluar daripada kota. Baru ni orang ingat pergi ke Rusila belaka. Tak boleh pergi. Bahaya dengan keselamatan dia. Syekh Rashid Al-Ghanouchi, Presiden Parti Islam An-Nahdah Tunisia, dia berjanji dengan Tok Guru nak mari. Tetapi dengan atas keselamatan, dibimbangi bila dia keluar daripada Tunisia, dia akan ditangkap. Pelarian. Pejuang-pejuang Islam ni pelarian. Umat Islam pelarian. Harabun. Ini zaman fitnah. Yang kedua kata Rasulullah, fitnatul ahlas ini ialah harabun. Tadi harabun. Wa harabun. Ini bahasa Arab hebat dia. Ubah huruf se. Makna lain.
harabun. Harabun ni akan kehilangan harta dan keluarga. Daripada kalimah yang sama tetapi baris dia beza. Sebab tu baca bahasa Arab ni mudah kalau tak ada baris. Tak ada baris baca boleh belaka. Atas, bawah, kiri, kanan boleh baca. Bahasa Arab harbun, ra tu mati, makna dia perang. Harabun, ra tu baris atas, kehilangan harta benda dan anak-anak. Beza sikit je. Beza baris, beza makna. Dengan sebab harabun, kata Rasulullah, harabun, kehilangan harta benda dan keluarga. Tetapi daripada kalimah sama juga balaghah, keindahan, ketajaman dan keunikan bahasa Arab, dia juga membuktikan kehilangan harta benda dan keluarga ini kadang-kadang berpunca daripada perang. Rakyat Palestin betapa ramai tiada ibu bapa. Betapa ramai rakyat Palestin kehilangan suami. Betapa ramai rakyat Palestin kehilangan isteri. Betapa ramai rakyat Palestin kehilangan anak-anak dan keluarga. Betapa ramai pejuang Islam, umat Islam di Syria, umat Islam di Iraq, umat Islam di Yaman, umat Islam di Rohingya, umat Islam di Bosnia, umat Islam di Thailand, umat Islam di Filipina berhadapan dengan kehilangan harta benda dan keluarga. Berlaku sekarang. Kita nampak sekarang. Fitnah yang disebut oleh Nabi ni berlaku sekarang. Berlaku sekarang ini bagi membuktikan kepada kita, Rasulullah sebut bila berlaku fitnah ini akan keluarnya Dajjal. Itu waktu kita kena ingat. Jangan ingat barang. Bila fitnah yang kita lihat hari ni ada dah. Benda ni berlaku. Allah. Nak keluar Dajjal. Hak Dajjal hak ada hari ni pun sesak ramai dah. Dah tak? Dajjal mana? Dajjal hak 4 segi dalam rumah. Dah? Asru. Hak tu pun ramai dah jadi sesak. Hak tu dak nyawa. Dajjal hak so lagi hak nyawa ni tak tahu lah. Dia bukan janji bering, dia janji banyak lagi. Ya. Kita ni dengan sebab janji bering je, wak GST pun tak ada orang marah. Senyap. Ya, memberi manfaat kepada rakyat. Semua kata manfaat. Fitnatul ahlas berlaku. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas fitnah yang begini rupa yang kita sedang lihat, peperangan, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, umat Islam menjadi pelarian, umat Islam hidup dengan kepayahan, summa fitnatus sarra, di situ juga akan berlaku fitnatus sarra, fitnah penuh dengan kemewahan dan kekayaan. Tidak harus sekarang. Orang Islam kaya, senang, mewah dengan teknologi yang ada. Tetapi di zaman kemewahan, kekayaan, teknologi, kemodenan yang ada ini, kata Rasulullah, dakhanuha, ada jerebu, ada asap. Min tahti qadamai rajulin. Di zaman wasta mewah, senang, selesa, tenteram, dengan pembangunan mencakar langit, kereta hebat-hebat, jet baru beli. Dia tak? Sedap duduk. Dia tak? Dengan hasil kekayaan yang banyak. Masa tu orang Islam akan berhadapan dengan satu jerebu yang membuatkan orang Islam jadi keliru. Orang Islam dan manusia jadi pening. Kerana min tahtai qadamai, di masa itu orang Islam akan berhadapan dengan kepimpinan
dan ajakan seorang lelaki min ahli baiti yang mengaku keturunan Nabi. Zaman tu akan berlaku satu fitnah. Fitnah berhadapan dengan orang yang mengaku dia keturunan Nabi dan dia kata dia ikut Nabi, dia kata dia ahli sunnah wal jamaah, yaz'amu annahu minni. Lagi-lagi dia sangka dia keturunan Nabi. Hari ini kita tengok dua jenis. Yang pertama Syiah. Mengaku keturunan Nabi pun ni. Sayang kat Ahlul Bait. Satu. Walaisa minni. Sedangkan dia tidak pernah ikut apa yang diajar oleh Nabi. Nabi tak ajar. Apa yang dia buat oleh Syiah, Nabi tak ajar. Yang kedua, orang yang mengaku keluarga Nabi, keturunan Nabi, ikut sunnah Nabi, tapi sebenarnya dia ikut sunnah Nabi, golongan habaib. Saya minta maaf. Golongan yang bukan saya kata dia ikut Nabi kerana qasidah tu, tetapi mereka bawa satu gerakan kefahaman bahawa apa yang dibuat dengan kemungkaran pemimpin-pemimpin kita tak boleh lawan, kita tak boleh tentang, kerana mereka mula anggap mereka ni habaib. Said, minta maaf kalau ada Said sini. Said ada dalam ni bagus. Kita Said ni, Said keluarga Nabi, keturunan Nabi. Perangai macam iblis. Tak? Maka inilah yang berlaku hari ini. Kita tengok round Selawak situ, Melaka berselawak, Pulau Pinang tak ya, Kedah berselawak, Terengganu berselawak, Dataran Merdeka berselawak, Malaysia berselawak, Johor Bahru berselawak. Bagus berselawak tu. Qasidah bagus. Apa yang disampaikan dalam qasidah itu cantik. Tetapi fikrah yang dibawa bila selepas qasidah itu ialah tak apalah kemungkaran apa pun. GST lah sebenarnya. Di Yaman hari ini menghadapi masalah ni puak dia. Sebab tu di hadral maut tak berlaku apa-apa. Kerana puak ni sibuk tarikat. Selawat, qasidah, nasyid, tak? Duduk dalam masjid, kerajaan nak buat apa pun terserah pada kerajaan. Kita jangan ganggu kuasa orang. Kita jangan ganggu pemerintah. Pemerintah dia tahu buat apa. Ikut pandai pemerintah nak buat apa. Turun harga minyak sebulan aja. Lepas tu naik semula, jangan marah. Kerajaan tahu. Dia nak beli jet baru pun, dia Perdana Menteri. Ikut pandai dia nak buat apa. Jangan marah, jangan lawang, jangan tetang, jangan tegur. Doa aja biar boleh hidayah. Sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi, Nabi yang paling hebat sekali berdoa. Sepatutnya Nabi ni jangan marahlah ke Abu Jahal dan jangan marahlah ke Abu Lahab. Duduk depan pintu Kaabah tu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berilah hidayah. Ini dia kata dukhuluha, ni jerebu dia kata. Di zaman manusia senang, di zaman manusia mewah, di zaman manusia ni hidup dalam keadaan selesa, tiba-tiba mereka berhadapan dengan satu pengaruh yang mengheret mereka. Pengaruh ini membawa bahawa ini sunnah Nabi, sedangkan bukan sunnah Nabi. Mereka kata kami ini keturunan Nabi, sedangkan mereka tidak ikut apa yang diajar oleh Nabi. Bahkan kata Nabi, walaisa minni wa innama awliyai almuttaqun. Orang yang benar-benar menjadi pelindungku, keluargaku, kata Rasulullah, almuttaqun, orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ahli keluarga aku. Ada saik ke tak ada saik ke, dia keluarga aku. Minta maaf lah. Kan ada orang marah ke tekak depan pintu lah dulu. Saya bukan kata saik dalam ni. Sebab manusia ni hari ini saya melihat bukan sahaja kat negara kita, bukan sahaja di Yaman, di Mesir.
di Mesir. Siang malam ikhwan muslimin dicerca, dihina, dikutuk. Bahkan mereka telah melabelkan Imam Hasan al-Banna itu bukan lagi alim, tetapi pengganas. Hamas pengganas. Maka ada di kalangan pelajar-pelajar kita yang belajar di Mesir mula beranggapan bahawa syekh-syekh yang sokong kerajaan Abdul Fattah Sisi ini, mereka adalah wali Allah. Kita tak boleh lawang dia, kita tak boleh tegur dia, kita tak boleh batah dia kerana dia awliya Allah. Tak betul. Walaupun dia syekh kita, walaupun dia tok guru besar, Syekh Azhar, siapa dia, mufti, tetapi kalau dia tidak mengeluarkan pendapat yang tepat mengikut sunnah Nabi, tidak boleh ikut. Syekh Ali Jumaat sebagai contoh. Dia boleh menyatakan pandangan, dia kata dia bertemu dengan Nabi dalam keadaan sedar. Boleh tak kita terima? Bukan mimpi temu Nabi. Ni, duk makan nasi temu Nabi. Dia bermimpi bertemu dengan Tuhan, dia sebut. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, dia kata dia bermimpi bertemu dengan Allah. Hebat dia. Yang membuatkan orang yang menadah kitab dengan dia, belajar kitab dengan dia, menganggapan kita tidak boleh bangkal apa yang disebut oleh syekh-syekh ini. Tak betul. Kullu qawlin yu'khadhu wa yutrak illa qawlun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, semua percakapan manusia boleh diterima dan boleh ditolak melainkan percakapan Nabi. Siapa sahaja. Itu kita tak boleh begitu ta'assub dengan satu orang, dia kata dia sunnah Nabi tapi bukan sunnah Nabi lagi-lagi. Ini kata Rasulullah, fitnah yang dihadapi oleh umat Islam. Umat Islam duduk dalam selesa, berhadapan dengan jerebu, kabut masa itu sehingga mereka tidak dapat mengenali sunnah Nabi yang sebenar. Summa yastalahun nas. Bila begitu berlaku, akhirnya manusia seolah-olah duduk dalam berdamaian betul. Duduk senang, selesa. Kawaraka ala tal'. Tetapi selesa mereka seperti tulang rusuk. Dia tak selesa selama-lamanya. Bengkok. Maka selepas itulah akan berlaku satu fitnah yang dinamakan fitnatud duhaima. Fitnah yang pertama tadi, fitnah ahlas. Fitnah yang kedua berlaku, fitnatus sarra. Fitnah yang ketiga yang berlaku ialah fitnatu ad-duhaima, daripada kalimah dahma, ditasghirkan, bahasa Arab digunakan kalimah tasghir bagi menggambarkan besar dahsyatnya duhaima. Betapa gelapnya zaman itu, betapa teruknya zaman itu, betapa dahsyatnya masa itu. La tad'u ahadan min hadhil ummah, tidak ketinggalan seorang pun di kalangan manusia dan ummah di zaman itu, illa latamathu latmah, akan dilanda fitnah yang berbagai-bagai. Setiap orang akan kena lagi. Bahkan kata Nabi SAW zaman itu, al-qa'id khairun fiha minal qa'im. Al-qa'im fiha khairun minal mashi. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang berlari. Zaman tu betapa dahsyatnya fitnah. Baik kita duduk. Kalau bangun, nampak lalu kejahatan. Bangun, nampak lalu kejahatan. Baik bangun saja daripada berjalan. Berjalan aja, keluar rumah aja, nampak lalu kejahatan. Berjalan lebih baik daripada berlari. Bila berlari lagi teruk. Ni hari cuti. Hari Ahad. Kalau Terengganu hari Jumaat dengan hari Sabtu. Kat Bukit Besar tu kau pakat gelek. Satu.
Buat 3. Gemuk macam kenapa kau pakai baju dah? Oh, atas nama kesihatan. Bakal luar terek. Dah tak? Ketak, hak jenis tu. Hak lekat tubuh. Moja baju Melayu, t-shirt. Tubuh, hak umur 50. So gitu. Dah tak? Ha, Allah. Senang jugalah. Kiri, kanan, kiri, depan, belakang. Ha, dah tak? Habis gosok. Hak tu hak jenis besar. Kalau hak jenis muda pula, lagilah. Itu fitnah wanita. Itu maksiat, kemungkaran yang berbagai-bagai, sehingga kata Nabi, setiap orang di masa itu akan berhadapan dan dilanda fitnah. Fitnah dalam rumah kita. Dadah hari ini. Bukan sahaja anak orang miskin, anak orang kaya. Bukan anak orang kaya je, kadang-kadang anak ustaz, anak tok imam, anak raja, keturunan raja, adik-beradik raja. Tu baru dadah. Hak lain, Allah. Fa idza qil, maka dikatakan in qadat tamadat, fitnah ini akan berterusan dan berpanjangan sehingga sampai ke suatu masa seorang lelaki dia beriman waktu pagi, dia kafir waktu petang. Pagi beriman dengan kuliah subuh. Petang kat orang duduk kedai kopi, cakap bab huduk sikit. Tak boleh ni laksana hukum huduk. Pecah kita. Balah kita. Susah nak pergi Putrajaya. Kita nak pergi Putrajaya dengan redha Tuhan ke nak pergi ke Putrajaya dengan murka Tuhan? Dia tak faham. Tak? Sebab ada orang dia kata, jangan kopoh. Kita jangan kopoh nak laksana hukum hudud. Adakah tuan-tuan yakin bila sampai ke Putrajaya orang akan terima hudud? Orang kafir susah dia nak terima hudud. Siapa mana pun. Tetapi orang terima, orang tak terima, yang pastinya ada ruang nak laksanakan syariat Tuhan, kita buat. Kita buat. Tok Guru Ni Aziz kata sentiasa, kita tidak boleh laksanakan hukum hudud di Kelantan kerana lampu merah. Lampu merah, berhenti tu. Tapi sungguh kereta tak berhenti. Dah tak? Kalau kereta automatik, dok tukar kat di situ. Di situ, tunggu. Hijau je, tong lalu. Sekarang ni orang buka sikit, warna hijau. Dah kita nak berhenti juga, orang panggil bodoh. Dah tak? Hijau kan? Oh, dia katakan hijau lembu depan, dah kita ada mata lembu, jangan langgar lembu. Dah tak? Hijau, kita pergi dulu. Lepas ada lembu, kita berhenti. Supaya orang tak kata kita ni bodoh. Lagi-lagi kita ni nak ikut perintah Tuhan. Buatlah. Dah ramai orang dia tak faham. Bab hukum hudud Kelantan ni ramai orang dia tak faham. Oh, dia tak faham. Hak Kelantan tu dia buat pindaan 10 perkara je. Daripada hak 93 dulu, dia masuk semula daripada awal sehingga habis untuk mencukupkan segalanya dengan pindaan 10 perkara je. 10 perkara, 3 sahaja perkara asas yang menjadi kontroversi, hak 7 tu teknikal je. 3 hak kontroversinya, yang pertama, undang-undang ini hanya boleh dikenakan pada orang Islam je. Orang kafir tak payah. Dulu beri pilihan. Orang Islam boleh, orang kafir nak pun tak apa. Yang kedua, orang silap faham. Sebab orang dia baca hukum hudud, sebab dalam hukum hudud tu ada satu fasal, mana-mana suami yang melewat isteri tidak akan dikenakan hukum hudud. Jadi dia kata sedap lah suami lewat umur isteri dia, sebab tak ada undang-undang. Sedangkan setelah disebut dalam hukum ta'zir, mana-mana yang tidak dikenakan undang-undang dalam hukum hudud, boleh dijatuhkan dengan undang-undang ta'zir. Tapi orang ni tak baca kitab habis, susah ni. Ya tak? Jadi kerana mengelak kesalahfahaman orang ni,
letak lain ni tukar sikit. Tulis dengan bertulis. Mana-mana suami yang melewat isterinya bolehlah dikenakan hukuman ta'zir. Nak memudahkan faham. Yang kedua. Yang ketiga, tentang seorang perempuan yang mengandung dan melahirkan anak dalam keadaan dia tidak berkahwin. Bila asaskan kepada kaedah qarinah, dulu boleh dikenakan hukuman hudud jika boleh dibuktikan bahawa dia memang melakukan zina melalui hamil tidak ada suami. Tapi orang kata kan dia kena rogoh, jadi nak mengelak daripada kontroversi salah faham orang, maka dibuat mana-mana perempuan yang mengandung dan melahirkan anak tanpa suami, dia tak boleh. Dia tak? Tidak boleh. Bukan boleh. Tidak boleh dijatuhkan dengan hukum hudud. Tak boleh. Dah. Bebas dia. Dah. Baru dia boleh dibicara. Tapi boleh dibicara, dia kena paksa ke dia berzina. Kalau dia berzina, boleh disabitkan dengan hukum ta'zir. Dia melakukan sumbang. Dia tak? Maksiat lain. Islam ni kena tengok habis. Hudud, kisah ta'zir. Hak tu je bawa. Tapi orang je tak faham ni kok. Capur dalam kepala otak dia fitnah. Fitnah jahil se. Fitnah dunia. Fitnah dunia yang membuatkan manusia ni tak lapuk. Sehingga dia berasa, Allah, nak buat hukum Islam ni. Bukan saja orang biasa, termasuk mufti. Mufti pun dia boleh bercakap, kan buat hukum hudud tak adil. Kamu bercakap, nak laksana Islam takut tidak adil. Nak buat Islam takut tidak adil. Undang-undang hari ni adil ke tak? Sanggup ke kita duduk di dalam keadaan tidak adil hari ni? Dengan undang-undang manusia yang berpanjangan. Adakah tak tahu? Bila undang-undang Islam takut tak adil lah. Takut tak adil lah. Undang Islam ni primitif. Sebab pakai rejang dengan batu. Zaman kuno. Undang-undang Islam primitif. Kuno. Undang-undang yang ada ni pakai tali gantung. Zaman bila? Zaman kubur. Betul tak? Tapi tak ada orang kata kuno. Sebab dalam kepala kita ni terlalu lama dijajah. Pemikiran kita, pemikiran penjajah. Mula kita melihat undang-undang yang ada ni cantik. Bila nak bawa undang-undang Islam, serba. Tak baguslah, primitiflah, tak sesuailah. Kena teguh ekonomi. Undang-undang hudud inilah yang boleh memperteguhkan ekonomi. Undang-undang hudud inilah yang memberi ruang untuk kerja kebajikan. Kita tengok undang-undang hudud ni menjatuhkan hukuman pada orang yang salah. Sedangkan dia memberikan keteguhan ekonomi. Membuatkan peniaga tak takut. Sebab apa? Orang nak curi, takut. Orang nak merampok, takut. Bila orang nak merampok takut, bila pencuri takut, orang menega pun tak takut. Tak? Dia menega emas pun tak payahlah. Cermin tebal. Dia tak? Bakar security 2 orang depan pintu, napang. Gaji yang anda dah habis. Tapi bila undang-undang ni orang takut merampok kena solid, kena serba-serbi, nak merampok pun mari fikir. Tengok di Mekah. Duit tabura kali, money changer dia. Money changer dia tu. Duit kita tengok selerok sekali. Kata kalau peropok mari dah aku. Hak tu hak baru. Hak saya pergi Mekah dulu 90 lebih, tahun 90-an. Masa tu hak Madinah dah ubah lagi. Letak duit tu atas meja. Dia buat pasal kios gitu ya. Kalau orang pergi Mekah lama-lama, dia buat kios gitu ya. Kios masa tu. Lain ni tak ada dah, kios tu dibuang habis dah. Money changer dia, duit tabur atas meja. Tudung dengan serban. Pergi semayang. Mana ada atas dunia ni. Ke kat kita buat gitu sekali ya kau. Bukan buat macam tu. Duit derma istimak boleh ada. Istimak baru ni. Orang lapor.
Lihat. Orang bubuh dalam tong macam tu. Mudah je. Dia lalu, hak dia ambil. Mak baru dah kocek. Ya. Tak lagi. Kita ingat pergi istimak tu orang baik lah ke? Tak, dia ambil peluang juga. Hak tu pergi musola, pergi musurah, pergi masjid. Ni. Ni fitnah tu. Duhai mak. Fitnah keburukan yang begitu dahsyat yang akan berlaku. Mungkin fitnah tu duhai mak ni tak berapa nampak lagi zaman kita ni. Walaupun dahsyat dah. Tapi akan tiba kedahsyatan yang lebih teruk. Hatta yasirun nasu ila fustatain. Tapi zaman itu akan berlaku dua kerajaan. Di samping kerajaan kafir yang jahat, ada dua jenis kerajaan. Fustati imanin la nifaqa fih. Kerajaan yang benar-benar beriman, tidak ada unsur munafik. Sekarang ni ada kerajaan unsur munafik bermuka-muka nak terima Islam. Tak? Nak suruh buat laksana hudud, kita sokong. Dah royalty minyak Kelantan bila nak pergi? Dah. Lebuh raya bila nak buat di Kelantan? Lebuh raya Sabah Sarawak baru nak buat ni. Dengan harga berapa bilion? Kelantan bila nak buat? Melayu. Zoling. Muka nak tunjuk ke Islam dia. Sokong ke hudud. Zoling jahat banyak lagi. Sekat batuan kepada orang. Pecah atau imam. Berbagai-bagai keadaan yang ada. Kata Rasulullah. Sehingga akan tiba satu zaman. Kerajaan yang benar-benar beriman tak ada usul nifak. Fustati nifaqin la imana. Kerajaan munafik yang tak ada iman. Kerajaan memang ada munafik semua. Fa idza kana dzakum, tapi bila zaman itu akan berlaku, kerajaan Islam yang benar-benar Islam, kerajaan munafik yang bukan Islam, kemudian campur kerajaan jahat Rom, maka di masa itulah akan berlaku mulahhamah, peperangan yang besar, peperangan dunia yang hebat, dan Islam akan menawang Konstantinopel yang kedua, kali kedua. Akan berjaya menguasai kota Rom, akhirnya Rom kalah. Akhirnya di masa itulah, zalik, masa itu, fantazirud dajjal ila yaumihi awadih. Hari itu keluar Dajjal ataupun besok keluar Dajjal. Perawi syok sikit. Dia mungkin nak dengar kata Rasulullah hari ini, besok. Jadi dia kata kemungkinan Dajjal keluar hari itu ataupun besok. Keluar Dajjal teruk. Inilah fitnah yang digariskan oleh Nabi SAW bagi nak menunjukkan keadaan yang kita hadapi sekarang. Fitnah yang kita hadapi sekarang berlaku sebahagiannya. Bagaimana kita nak berhadapan dengan fitnah ni? Kaifa nata'amalu ma'a hadhil fitan? Itu para ulama. Bagaimana kita nak berinteraksi, nak berhadapan dengan fitnah-fitnah yang begini dahsyat? Yang pertama. Yang kedua, bila kita baca hadis Nabi ini, kita mesti letak dalam diri kita benarnya Nabi. Benarnya apa yang disebut oleh Nabi, maka bila apa yang disebut oleh Nabi ini benar, tidak ada cara lain melainkan kita kena balik kepada apa yang diajar oleh Allah dan diajar oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, bila kita lihat fitnah sebegini dahsyat melahirkan kebimbangan kepada kita, bagaimana kehidupan anak cucu kita di masa depan jika tidak memiliki bekalan yang cukup. Tengok surah ni subuh ni. Orang muda mana subuh? Kita mari. Tahu? Orang muda. Saya sampai sini pukul 4.30 tadi. 4.30. Budak muda ada minum air depan surah. 3-4 orang. Tahu? Kak subuh lari. Tahajud doa. Makan Maggi. Orang Melayu. Macam mana pun kita mari fikir. Bagaimana kita nak berhadapan dengan fitnah ni? Tidak lain caranya ialah kita kena talzamu jama'atal muslimin.
kena bersama dengan jemaah Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kita kena usaha untuk memperbaiki ummah dan kepimpinan ummah. Selagi mana ummah ini tidak berubah dan pemimpin ummah tidak memimpin ummah ini dengan agama, bertambah rosak. Kita biar je. Siapa yang menjadi pemimpin pun ikut anda lah. Yang penting saya boleh mari masjid, saya mari surah, saya boleh berqasidah, saya boleh bernasyid, saya boleh berzikir, saya boleh tahlil, saya boleh baca Quran, saya boleh baca Quran. Beres. Mu pemerintah nak buat apa pun, mu kerja ahli politik. Saya ahli ibadat. Saya businessman. Orang politik ikut pandai dia lah buat kerja. Ini pemikiran yang bukan Islam. Pemikiran Islam ialah kita kena ambil cakna suasana yang ada hari ini. Ahli ibadat, bila berlaku JST, kena tak ahli ibadat? Kena tak kena? Memanglah duduk dalam tak kena lah. Tapi bil elektrik, barang-barang lain, taksi naik dah, dan JST lagi naik dah. Dia kata tangguh, driver taksi marah pula. Dah tukar dah. Allahu Akbar. Bila barang-barang naik, orang miskin, tuan-tuan orang-orang miskin, hidup susah, payah. Kita mungkinan hidup dalam mewah sudah, senang. Orang peceng, tunggu gaji 3 bulan, 3,000, 4,000, 3,000, 4,000 kalau orang peceng. Orang yang tak ada peceng, Allah, anak-anak, ni fitnah yang membuatkan kita rasa bimbang, yang kita rasa takut. Sebab itulah kita kena memperbaiki ummah. Dan cara nak baiki ummah ialah baiki kepala ummah. Kepala ummah ialah pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpin kena perbaiki. Kalau kita terus biarkan pemimpin ni ikut pandai dia nak buat apa pun, punah. Rosak ummah. Rosak masyarakat. Rosak keadaan yang ada. Terserahlah pada kita. Dan hari ini kita semua melihat bagaimana fitnah yang disebut oleh Nabi SAW. Yang pertama fitnatul ahlas, kita rasa sekarang. Fitnatul sarra, sebahagiannya kita rasa sekarang. Walaupun fitnatul duhaima belum kelihatan secara jelas. Tetapi 3 fitnah ini akan berlaku di akhir zaman, menunjukkan selepas itu akan keluarnya Dajjal. Satu fitnah yang dahsyat yang Rasulullah SAW ajar pada kita, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan dengan tazkirah kuliah yang saya sampaikan ini memberi ingatan kepada saya, menyedarkan saya, memperingatkan diri saya dan keluarga saya dan tuan-tuan bahawa kita hidup bermula pagi ini sebenarnya kita sedang dikelilingi oleh fitnah. Sama ada kita selamat dalam mengharungi fitnah ini ataupun tidak, kitalah pegang Quran, pegang hadis Nabi, hayati sunnah Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh. Insya-Allah kita selamat di dunia, selamat di akhirat insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ما أركان عرشك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الدعاة والمجاهدين، اللهم انصر الحزب الإسلامي لتطبيق شريعتك وإعلاء كلمتك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من خاننا، اللهم عليك من مكر علينا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah. Saudara muslimin muslimat, saya nak ambil peluang insya-Allah